بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina
يفقهوا قولنا. Alhamdulillah segala pujian kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya-Allah. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Semoga dalam keadaan tenang walaupun dalam ujian. Semua dalam keadaan yang kuat walaupun dalam ujian yang berat. Masya Allah. Kerana kehidupan kita ini Allah kurniakan kepada kita. Bukan hanya dalam bentuk nikmat, tapi ia adalah package yang lengkap. Ketetapan dan pemberian Allah untuk hidup kita adalah satu package lengkap. Nikmat yang datang bersama dengan ujian, sihat datang bersama dengan sakit, senang datang bersama dengan susah, lapang datang bersama dengan sempit. Masya Allah, Allahu Akbar. Untuk supaya kita menjadi seorang yang seimbang, supaya kita tidak terlalu mencintai dunia, kan? Tidak terlalu mencintai dunia, lalu Allah beri kita rasa pahit dengan dunia, dan akhirnya keluarlah pada lidah kita, sabar, moga Allah beri syurga, moga ada ganti yang lebih baik, moga Allah ada hikmah. Nampak tak? Bila datang ujian, ia akan keluar perkataan-perkataan untuk bahagian akhirat. Bila ada orang fitnah, tak apalah, kita jangan buat orang buat kita tak apa. Itu semua ayat-ayat orang yang sedang mengingati bahawasanya Allah itu wujud, yang sedang mengingati bahawasanya adanya akhirat, adanya balasan baik di atas kesabaran kita, balasan buruk di atas orang yang melakukan kezaliman dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, saya sampai daripada Kedah malam tadi lewat malam. Tak ingat dah pukul berapa. Lepas tu mungkin kerana berturut-turut kan, tak ada apa pun sebenarnya yang saya sendiri buat. Kepenatan tu biasalah, penat tu biasa tu, saya nampak penat sikit, nampak mata pun dah bengkak, kan? Allahu Akbar. Sampai bertolak semalam lepas maghrib. Jadi sampai dalam pukul 1 pagi macam tu lah. Lepas tu sekarang ni macam sakit kepala sikit. Pening kepala, sakit kepala. Tapi okey tuan-puan sekalian, insya-Allah. Encik suami, tolong. Sahabat-sahabat yang minta sekalian, kepada siapa yang ada mengikuti perkembangan kita 2-3 hari ni, kan kami bergerak Jumaat malam pergi ke Kedah. Kemudian tim masih ada lagi di sana. Tim masih ada. Saya je balik dulu dengan cik suami kerana komitmen kuliah. Semalam pun kita dah batalkan kuliah kita. Jadi kerana komitmen kuliah, lepas tu ada macam-macam jemputan dan ada kerja-kerja urgent yang perlu kami balik. Jadi tim masih lagi berada di sana. Ada yang mungkin balik petang ni, ada yang mungkin balik esok ataupun lusa. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, muslimin muslimat, sebenarnya orang Kedah memang baik, memang baik. Semua orang negeri semua pun baik. Masya-Allah. Seluruh Malaysia pun baik. Cuma saya nak ceritakan pengalaman. Alhamdulillah bila kami sampai, berbeza dengan banjir di Pahang dulu kan. Masa tu air termenung tuan-puan sekalian. Walaupun kami sampai di banjir Pahang hari ketiga ataupun hari keempat, masih lagi banyak rumah yang kita tak boleh nak buat operasi sebab air termenung. Air termenung ni air yang 5 hari pun tak surut lagi, 4 hari. Jadi masya-Allah, kerosakan tu berganda. Di Kedah ni air ada yang paling lama pun 5 jam lah termenung. Lepas tu memang banyak dah yang surut. Jadi bila sampai tu banyak rumah yang selut dah keluar dah. Tinggal lagi di bahagian luar. Cuma kita datang untuk pasca banjir, tapi ada lagi lah rumah-rumah yang
Subhanallah, sebahagiannya kita bantu. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah banyak pengajaran. Kalau siapa yang nak ikuti pengalaman kita banjir ni, boleh tengoklah live. Rajin betul kan saya duduk buat live. Mata saya bengkak ni. Saya nampak ni, baru saya nampak mata bengkak sangat. Kadang-kadang bila sakit kepala tu, dia pergi ke mata. Dia tarik macam ni. Sebenarnya bengkak mata ni sebab dah tua kan. Nampak bengkak kan cik? Cik Soni kata. Ya dah tua, bengkak lah mata kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada ya betul. Ada orang tanya, Ustazah, apa tip untuk sentiasa cergas? Untuk sentiasa cergas, apa tips? Saya tak ada suplemen, saya tak makan apa-apa makanan tambahan suplemen. Kadang-kadang makan, orang bagi kan makan lah. Makan sikit, kadang makanlah seminggu, 2 minggu. Lepas tu, ya kadang rehat. Saya kena akuilah rehat memang kurang. Saya tidur ke 2 pagi, itu normal. Suruh orang tidur awal kan, tapi saya tak banyak tidur awal kerana kerja banyak. Tugasan banyak. Menulis, mengatur tugas, staff, tim, macam-macam lah. Saya lebih kepada menulis lah. Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kalau dari segi kecerdasan tuan-puan sekalian, semangat ke, kekuatan mental ke, emosi ke, fizikal, 3 kekuatan tu saya selalu sebut kekuatan utama yang perlu dijaga adalah kekuatan rohani. Tuan-puan ikut tak semalam masa saya buat live dengan Pak Lang? Mula saya panggil Pak Long Maklong, rupanya panggilan yang betul Mak Lang Pak Lang. Kekuatan mereka dah umur 80 lebih, dah umur 70 lebih. Kekuatan mereka adalah rohani. Perkataan pertama bila saya tanya, bila berlaku naik air banjir tiba-tiba sebab memang di tepi sungai yang besar. Air naik, itu kawasan rumah dia memang betul-betul tepi sungai yang besar. Jadi bila air naik, mereka tak boleh keluar daripada rumah sebab air dengan sangat deras. Kalau dia keluar memang sangat bahaya. Boleh jadi dia ditolak arus yang laju. Jadi mereka walaupun air sampai ke pinggang, mereka berdiam saja di rumah dan mereka tak ada tempat yang tinggi sebab rumah rendah. Subhanallah, bila ditanya macam mana Mak Lang, Pak Lang, situasi yang sangat menakutkan tu, dia kata tawakal tu ala Allah. Dia bukan sebut, Pak Lang ni bukan sebut bertawakal kepada Allah, tapi dia sebut tawakal tu ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, ini bukan nak cerita bagus saya. Cuma kadang-kadang kita kan penat, tak larat, tapi kita perlu terus bekerja. Kan? Kadang-kadang, ya saya pun mengalami ujian tekanan, stres. Ujian tekanan tu ada. Sentiasa ada tuan-puan sekalian. Tapi bila di hadapan manusia, kita tunjuk kita kuat. Kita tunjuk kita positif. Kita tunjuk bahawasanya kita tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik berlaku. Kita simpan tekanan derita kita tu untuk bukan dipertontonkan kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Kadang-kadang tu air kosong je. Air kosong. Ketika saya terlalu penat, air kosong. Kemudian saya bacalah sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah air ini sumber tenagaku, ya Allah. Kalau masa tu tak ada air kosong, air sirap ke apa orang hidang kan. Ya Allah. Kadang-kadang nak cakap depan orang tengok kan, kita malu. Cakap dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan dengan air ni aku kuat, ya Allah. Jadi kalau air ni memberikan aku tenaga, memberikan kekuatan, ya Allah. Kita pun minum. Masya Allah. Sebab Allah lah yang qawi, yang hakikatnya memberikan kita kekuatan. Allah yang aziz, yang maha perkasa, beri kita keperkasaan. Allah yang matin, yang maha teguh, yang memberikan kita keteguhan. Allah yang wasi, yang memberikan kita kelapangan jiwa. Allah ya ba'ith, Allah ya ba'ith. Cuba cari nama Allah ya ba'ith. Allah yang maha membangkitkan. Allah lah yang membangkitkan semangat kita, tuan-puan sekalian. Kalau tengok isteri Pak Lang, Mak Lang kata, masa dalam keadaan ketakutan tu dah sejuk air, mereka duduk dalam rumah tak boleh nak keluar, apa saja boleh berlaku, mungkin air sampai ke kepala, masa tu dah lemah dah, tapi Mak Lang doa apa? Ya Allah, kuatkanlah semangat aku, ya Allah. Hanya Allah saja yang boleh kuatkan semangat.
Bukan minta dengan Pak Lang si suami ke, bang, tolong saya bang. Bukannya Pak Lang yang menguatkan, bukan Mak Lang menguatkan Pak Lang. Tetapi mereka saling menguatkan dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, memang amalan Pak Lang luar biasa. Setiap malam dia akan membaca 2 juzuk Al-Quran setiap malam. Mereka tak ada TV, rumah mereka memang tak ada TV, tak ada hiburan, tak ada apa. Tu yang saya tanya, Pak Lang buat apa? Kan malam, siang, dia kata dengar radio. Saya nampak ada radio kat rumah dia. Lepas tu bila tanya, Masya Allah, tuan-puan sekalian, Pak Lang dengan tak sengaja cerita malam-malam baca 2 juzuk. 2 juzuk setiap malam, tuan-puan sekalian. 2 juzuk makan masa lebih kurang 2 jam. Mungkin bagi kita 2 jam tak lama, wallahualam. Bagi saya, ia satu amalan yang sangat dahsyat. Dengan umur dah 80, dengan kemampuan fizikal, dengan mata, tapi telinga dia, mata dia jelas. Ini orang barakah, karomah, orang yang ahli Al-Quran. Kemudian bila Pak Lang kata, saya tanya, ngantuk tak Pak Lang? Kalau saya terus teranglah tuan-puan sekalian. Malam-malam ya kita baca surah Al-Mulk, surah Sajadah, kadang baca surah Al-Waqi'ah. Subhanallah, tapi kalau nak baca surah-surah seterusnya, kadang-kadang 2 muka surat, saya dah rasa macam ngantuk malam. Ya Allah, mari ngantuk, masuk 4 muka surat, 5 muka surat. Saya tanya Pak Lang semalam, Pak Lang ngantuk tak? Tolong tengok live saya petang semalam, tolong tengok. Saya menangis sungguh-sungguh. Saya menangis, saya rasa macam malu dengan Pak Lang, rasa jauh sangat dengan Pak Lang. Menangis. Subhanallah tuan-puan sekalian. Saya rasa kalau tuan-puan tengok, tuan-puan pun akan menangis. Tengok ya live petang semalam. Dia kata, Ustazah, Pak Lang tak kenal saya. Sebab Pak Lang tak ada phone. Pak Lang ada phone Nokia lama tu. Pak Lang tak kenal saya. Tapi bila dia orang dengar panggil saya Ustazah, Pak Lang panggil saya Ustazah lah. Tak ada TV, tak pernah tengok TV. Lepas tu bila Pak Lang kata, Ustazah, Pak Lang bila ambil wuduk, nak baca Quran mesti ambil wuduk. Dah ambil wuduk, Pak Lang akan mula Bismillahirrahmanirrahim. Mata terang. Pak Lang buat tangan macam tu. Mata terang. Pak Lang dah tak ngantuk. Pak Lang baca sampai habis. 2 juzuk setiap malam. Kalau kita congak, maksudnya Pak Lang akan khatam 2 minggu sekali. Sebulan sebanyak 2 kali khatam. Kalau setahun pula, sebanyak maksudnya 24 kali khatam. Kalau sebulan sekali 12. Jadi kalau sebulan 2 kali, 24 kali khatam Al-Quran setahun. Dan mungkin lebih lagi tuan-puan sekalian. Malam Jumaat tambah lagi baca Yasin, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sebab itu Pak Lang tenang, Pak Lang kuat. Tenaga badan dia kuat. Menanam, isteri dia pun Masya Allah. Bila saya tengok Mak Lang isteri tu berbalut kaki. Kecil manis kan. Dia ada luka apa semua. Tapi bila saya tanya apa khabar Mak Lang, sihat. Saya tanya dia, kaki berbalut kenapa Mak Lang? Boleh jalan tak? Dia terus bangun. Boleh jalan. Masya Allah. Setengah orang tua bila saya tanya, macam ni lah sihat orang tua. Satu. Kedua, kalau dah sakit tu, dia akan besarkan sakit. Itulah kaki ni Tak ada Mak Lang saya tampak dia susah nak berjalan dengan kaki dia berbalut. Macam kesan luka. Berbalut besar, bukan balut kecil. Tu bukannya tampak ni, balut keliling. Tapi usaha dia bangun. Masya Allah, keduanya suami isteri yang kuat zikir. Baca Quran, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kekuatan sebenar kita rohani. Percayalah. Siapa yang belum dapat kekuatan rohani, kena berusaha. Kena berusaha tuan-puan sekalian. Sampai kita merasakan memang benar rohanilah kekuatan kita utama. Saat fizikal kita dah lemah, tapi dengan kekuatan rohani, Allah makbulkan permintaan kita dengan cepat. Kita letih tak larat. Kita sebut terus masa tu, Ya Allah aku dah tak larat. Tapi kau ada kuliah Ya Allah. Ya Allah aku dah tak ada suara. Tuan-puan sekalian, saya nak sekadar berkongsi. Saya sebenarnya ada buat puasa nazar kan. Puasa nazar ni bukan puasa sunat. Ada satu perkara hajat besar saya dengan Allah. Dan Allah makbulkan.
Kemudian sebenarnya ada pengharapan besar saya pada Allah. Mengharap pengharapan besar pada Allah. Jadi biasanya saya buat sesuatu amalan yang saya susah sendiri nak buat. Kalau sedekah mungkin bagi saya tak susah sebab Allah beri kelapangan rezeki. Kemudian saya buat satu nazar puasa yang berturut-turut dan tempoh yang agak lama. Ia telah bermula daripada banjir sampailah kepada banjir. Jadi masa hari banjir yang saya turun-turun tu, saya masih berpuasa. Tuan-puan sekalian. Sebab itu hari pertama tu panas terik. Lepas tu kita pergi sana sini, lepas tu dahaga. Sampai pukul 12 saya macam dah menggeletar. Saya dah lembek, saya dah tak larat. Lepas tu ada orang kata, Ustazah, tapi saya kata, ya Allah sayang, saya nazar, saya niat berturun. Kalau tak, saya kena mula daripada awal balik. Jadi saya kena teruskan. Masa tu orang dah bagi saya air. Saya kata, ya Allah, macam mana ni? Masa tu kan saya niat dalam hati saya sebut. Pagi saya tak sahur dengan proper sebab tak ada makanan. Lepas tu, saya kata, ya Allah, saya dah tak ada tenaga, ya Allah. Hanya Engkau berikan aku tenaga. Masa tu suara saya dah serak. Aku dah tak ada suara, ya Allah. Berikan aku suara. Sebab saya tahu lepas ni saya kena live lagi. Lepas tu, puan-puan, bila saya turun, dia macam non-stop tahu orang jumpa. Makcik-makcik menangis tengok, jumpa. Lepas tu, ada orang-orang muda sampai melompat. Mereka macam, ialah gembira dapat jumpa Ustazah. Saya pun gembira dapat jumpa. Jadi non-stop sebenarnya layan orang. Tapi Allah bagi kekuatan tu. Tuan-puan sekalian, hakikatnya bukan makanan bagi kita kekuatan. Bukan air bagi kita tenaga. Bukan air yang menghilangkan haus kita. Bukan makanan yang memberikan kita kenyang dan kekuatan. Tapi Allah yang memberikan kepada kita. Allah, tuan-puan sekalian, Allah. Perantaraannya, ya, makanan. Perantaranya minuman. Saya itu bila Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana apabila keluar kemarau, dajjal dan sebagainya. Maka orang mukmin tak ada makanan ketika itu, tuan-puan sekalian. Lalu Rasul menjawab, mereka kenyang dengan rizqullah. Allah mengenyangkan mereka dengan zikrullah. Subhanallah, Allah boleh buat. Lapar, hilang lapar. Dahaga, hilang dahaga. Allah boleh buat. Lemah, jadi kuat. Sakit, jadi sihat. Semua itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena kuatkan rohani, tuan-puan sekalian. Wajib ada zikir yang kita letakkan. Letak selawat paling kurang 500 kali. Sebelum tidur, kalau hari tu tak habiskan, mesti baca juga sampai istiqamah. Zikir apa lagi? Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai habis. Apa-apa saja. Ayat kursi jangan tinggal setiap kali lepas solat. Kalau tak boleh solat pun boleh niat zikir. Baca juga tuan-puan sekalian niat zikir setiap kali waktu solat. Walaupun kita uzur. Nabi SAW sebut, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat, tidak ada apa yang boleh menghalangnya dengan syurga, melainkan maut, kematian. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi, sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Ala inna fil jasadi mudarah. Sesungguhnya di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging ini baik, daging ini kuat, daging ini utuh, daging ini mantap, salahat jasadu kullu, maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, apabila daging itu buruk, rosak, busuk, fasadal jasadu kullu, maka rosak, busuklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun, ketahuilah itu adalah hati. Subhanallah. Jadi sangat ditekankan tentang hati. Kita selalu bagi makanan fizikal, bagi makanan emosi, bagi makanan mental, tapi makanan paling utama makanan rohani, tuan-puan sekalian, insya-Allah. Macam mana Ustazah nak kuatkan rohani? Zikrullah. Zikrullah. Nabi SAW pernah bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada kamu pergi ke medan perang, lalu kamu membunuh musuh kamu, dan lalu kamu terbunuh oleh musuh kamu, mati syahid. Ataupun lebih baik daripada kamu sedekah dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Lebih baik daripada kamu sedekah dinar dan dirham. Emas dan perak, tuan-puan sekalian.
Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, amalan apakah itu ya Rasulullah? Rasul jawab, zikrullah, kamu mengingati Allah. Sebab itu kita kena paksa diri kita untuk ingat Allah. Mohon pertolongan Allah untuk ingat Allah. Sebab itu kalau orang tanya, Ustazah, saya tak ada tetapkan berapa jumlah zikir. Saya zikir je berapa-berapa. Agak-agak saya teringat, saya istighfar. Agak-agak saya la ilaha illallah. Agak-agak ni, tuan puan sekalian. Itu tak ada masalah. Boleh tuan puan buat begitu. Cuma siapa yang menetapkan jumlah, dia akan membantu untuk istiqamah. Sebab kita akan paksa diri kita walaupun hari yang sangat sibuk, hari yang sangat penat untuk kita capai target yang kita tetapkan untuk diri kita. Bahkan Rasulullah ada banyak zikir yang Rasulullah tetapkan jumlah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Rasulullah tetapkan berapa? 100 kali. Itu hadis sahih. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setiap hari, Nabi kata, maka dia akan dikurniakan. Dia akan dikurniakan pahala umpama membebaskan 10 orang hamba. Allah akan melindunginya daripada 100 keburukan. Allah akan memberikannya 100 kebaikan. Dan Allah akan melindunginya daripada bisikan dan gangguan syaitan, iblis. Dan Nabi kata, tidak ada kebaikan yang lebih baik bagi seseorang itu yang boleh membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan, dialah satu-satunya, tiada yang menyekutukannya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulk, bagi dialah segala, bagi dialah pemilikan, bagi dialah raja kepada alam ini, lahul mulk wa lahul hamd, bagi dialah segala pujian. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nabi kata baca zikir ini 100 kali sehari. Tuan-puan sekalian, pahala membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan. Allah akan membebaskan setiap anggota badan kita daripada api neraka. Itu rujuk kepada hadis Nabi yang lain pula. Nabi bersabda, pahala ganjaran orang yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan setiap anggota badannya daripada neraka. Tapi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1 kali sehari. Allah kata melalui Nabi Muhammad SAW, hadisnya, hadis sahih tuan-puan sekalian, pahalanya ibarat membebaskan 10 orang hamba. Allah akan bebaskan kita daripada api nerakanya. Allah lindungi kita daripada 100 keburukan yang kita tahu dan kita tidak tahu. Allah akan memberikan kita 100 kebaikan. Tuan-puan sekalian, sebenarnya jalan ke syurga lebih luas terbentang berbanding jalan ke neraka. Jalan untuk kita dapat pahala lebih luas Allah buka berbanding jalan untuk kita dapat mengumpul dosa dan maksiat. Tapi kerana kita ni hamba Allah yang malas. Yang malas sebenarnya. Saya menyeru sahabat-sahabat semua, bangkitkan semangat rohani dalam diri kita. Kuatkan semangat rohani. Wajib kita tetapkan satu zikir pada diri kita sebagaimana kita wajibkan makan pada diri kita pada waktu pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Wajibkan kepada diri kita zikrullah sebagaimana kita wajibkan diri kita dari sudut memakaikan pakaian yang indah. Sebenarnya pakaian yang terbaik untuk hati dan diri kita untuk diperlihatkan kepada Allah adalah zikrullah, tuan-puan sekalian. Wajibkan kepada kita zikrullah sebagaimana kita mewajibkan diri kita mandi supaya bersih, supaya sehat, supaya wangi. Sebagaimana kita membersih dan menyucikan tandas rumah kita, membersihkan dekor-dekor rumah, sekeliling rumah agar dilihat cantik. Bersihkanlah hati kita dengan zikrullah, istighfar, selawat. Al-Quran itu zikrullah, tuan-puan sekalian. Salat itu zikrullah. Sebab itu Allah berfirman, aqimis salah, dirikanlah salat li zikri, untuk mengingatiku. Sebab itu zikir yang paling agung adalah, paling tinggi adalah salat. Allah sebut, aqimis salah, dirikan salat li zikri, untuk ingati aku. Tapi berbeza bila kita salat, Allahu Akbar, ingat dunia. Ingat apa yang kita baca tadi tu, gosip-gosip. Ingat apa yang kita nampak. Apa yang hilang jumpa masa solat. Rupanya masa solat kita bukan mengingati Allah, tapi kita mengingati makhluk, bukan Al-Khaliq. Kita mengingati dunia Allah. Sahabat-sahabat, ini diri kita terlalu dahsyat.
Bukan solat 2 jam, bukan solat 1 jam. Solat 5 minit saja. Ada orang semayang laju. Berkira sangat waktu dengan Allah. Semayang laju. Kalau saya berhenti R&R tu, saya kadang-kadang pergi solat mana-mana, saya rasa macam sedih. Doa dalam hati, ya Allah, kesian dia solat laju, takut tak sah. Kadang tu kita rakaat pertama tak habis lagi, dia dah tahiyat bagi salam dah. Kenapa dengan Allah berkira-kira waktu dengan Allah? Allah tidak pernah berkira dengan kita. Bagi kita nafas percuma, tak pernah dibayar, tak pernah sampai bil pada kita kena bayar nafas yang kita sedut. Allah bagi kita jantung percuma. Allah bagi kita mata yang luar biasa, boleh lihat, boleh tangkap semua warna percuma. Allah bagi kita pendengaran yang baik percuma. Allah jaga pula tu maintenance. Kita tak pernah pergi ke hospital, doktor nak servis jantung, nak servis paru-paru, dah guna 40 tahun dah paru-paru ni. Sedup asap exhaustor, asap kilang pun sedut, asap ni, kod lah ada masalah. Tak pernah. Allah bagi percuma, Allah yang jaga, Allah yang hafiz yang muhaimin yang jaga. Allah yang ghani yang mughni. Allah yang salam memberi kesejahteraan. Allah bukan sekadar bagi kita percuma tumbuh badan kita ni. Allah jaga servis, maintenance tu Allah yang jaga, tuan-puan sekalian. Tapi kita berkira masa dengan Allah. Allah tak berkira dengan kita, tuan-puan sekalian. Kita berkira bila nak sedekah, Allah bagi rezeki, tak berkira dengan kita walaupun kita kurang syukur. Allah tahu, Allah nampak. Bila kita solat, kita bukan ingat Allah, kita khayal ingat makhluk Allah. Masa kita solat, tuan-puan sekalian, kita buat apa? Berdiri. Kita berdiri depan Allah, ya. Patutnya ketika itu rasa takut, gemetar, rasa hormat. Sebab kita bukan berdiri depan Perdana Menteri. Kita bukan berdiri depan raja. Kita berdiri dengan raja sekalian raja. Kita berdiri di hadapan Allah. Sebab tu kita berdiri tu, kita merasakan bahawa kita benar-benar berdiri di hadapan Allah. Dan kita akan mempersembahkan diri kita yang terbaik. Lalu kita mengangkat tangan kita. Masya Allah, kita merasakan bahawasanya ini adalah ihsan. Ihsan, kita berbuat baik kepada diri kita, buat baik kepada seluruh, buat baik kepada Allah. Baca bagaimana hadis Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Subhanallah, hadis Nabi. Kamu melakukan ibadah, subhanallah, tuan-puan sekalian, bila malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah itu ihsan ya Rasulullah? Apakah itu ihsan? Apakah kedudukan manusia yang baik itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Apabila kamu melakukan sesuatu ibadah, umpama kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, apabila kamu tidak mampu melihat Allah, tak boleh bayang kamu lihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya kamu merasakan Allah melihat kamu. Saat kita solat, tuan-puan sekalian, kita membayangkan kita berhadapan dengan Allah. Kita mengangkat takbir dan memuji Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sebut apa? Allah yang maha besar. Lalu semuanya jadi kecil. Masalah kecil, ujian kecil, dunia kecil, diri kita kecil, tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kita sebut perkataan Allahu Akbar, mengecilkan selain daripada Allah. Kemudian kita sambung, Allahu Akbar kabira. Allah lah yang maha besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajha lilladhi fatara samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Tuan-puan sekalian, Nabi bersabda, barang siapa, Nabi bersabda, siapa yang membaca doa iftitah, doa iftitah ni, saya baca doa iftitah lepas bagi salat, atau Allah Akbar, baca doa iftitah, Nabi kata akan dibuka baginya, pintu langit terbuka baginya. Pintu langit terbuka baginya, tuan-puan sekalian. Pintu langit terbuka baginya. Sebab itu solat, orang yang memulakan doa iftitah. Dan kita perhatikan, solat adalah doa. Semua bacaan, semua pergerakan dalam solat adalah bentuk doa.
Kena faham tuan-puan sekalian. Bahasa Al-Quran, solat dari sudut bahasa, maksud dia adalah as-solah, ad-doa. Sebab itu pergerakan daripada awal sampai salam semuanya doa, doa, doa. Sebab itu kita disarankan mula dengan doa iftitah, maksudnya doa pembukaan untuk langit dibuka bagi kita. Sebab itu dinamakan doa iftitah. Satunya, doa itu pembukaan kepada solat. Solat itu apa? Doa. Iftitah, solat itu, doa iftitah adalah pembukaan kepada solat dan pembukaan kepada doa. Faham ya? Dari sudut bahasa solat maksudnya ad-doa. Permohonan, rayuan, pengaduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita minta tolong dengan Allah. Sebab itu Nabi sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu mohon tolong dengan Allah melalui sabar dan solat. Sabar dan solat. Sebab itu masalah bukan masalah, ujian bukan ujian sebenarnya bagi orang yang sentiasa dapat pertolongan Allah. Kita jangan risau, esok ujian apalah lagi, tahun depan ujian apalah lagi, lepas ni wabak apalah lagi. Ujian apa datang, bala apa pun datang, musibah apa pun, wabak apa pun akan datang. Bagi orang yang jaga solat, ia tidak ada kerisauan. Kerana dia pasti akan dapat pertolongan Allah. Tapi macam mana tuan-puan sekalian, saya juga selalu nak ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat. Kita nak solat ambil wuduk, tolong jangan tinggalkan doa selepas wuduk. Itu hadis yang sahih. Nabi kata siapa yang ambil wuduk lalu dia membaca doa wuduk. Baca doa wuduk tuan-puan sekalian. Nabi SAW menyebutkan hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Sebagian ulama mengatakan maksud 8 pintu syurga adalah akan dibuka baginya 8 pintu syurga, dibuka jalan-jalan untuk dibuat kebaikan untuk menuju ke syurga. Dan ada sebagian ulama mengatakan memang orang yang membaca setiap kali lepas wuduk, baca doa wuduk, di akhirat kelak akan terbuka 8 pintu syurga untuk dia masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia mahu. Tuan-puan sekalian, semua ini ada dalam bab solat. Ini zikrullah yang paling agung. Daripada azan lagi, azan Nabi bersabda, saya dah ulang banyak kali tapi pagi ni Allah izinkan saya ulang lagi. Mungkin ada orang yang baru hadir, orang yang tak pernah dengar. Lepas ni cari video-video kuliah saya yang lama, yang Riyadhus Shalihin juga, siri pertama saya terangkan, ada siri ke berapa? Siri ke 10 ke yang ke berapa belas? Saya terangkan detail dengan siap-siap tulis. Sebab itu hari ni saya tak bangun, saya tak tulis. Sebab saya dah tulis semua dah hadis yang berkenaan dengan kelebihan bacaan doa selepas azan, kelebihan membaca doa selepas wuduk, kelebihan doa iftitah. Tuan-puan boleh cari dari video yang terdahulu. Nabi bersabda, sesungguhnya ini ada yang sahih, barang siapa yang membaca doa selepas azan, Allahumma rabbah zi da'wati tamah wa salatil qaim. Nabi bersabda, maka wajib baginya, dijamin baginya syafaatku di mahsyar kelak. Dan ini hadis sahih, para alim ulama menyebutkan antara hadis yang paling kuat. Ciri-ciri orang yang akan dapat pertolongan Rasulullah, syafaat Rasulullah di mahsyar kelak, di hari yang tidak ada manusia yang boleh tolong kita. Suami, ibu, ayah, anak, siapa pun tak boleh tolong kita, Masya Allah, kecuali seorang manusia yang bernama Muhammad. Macam mana? Lepas ambil wuduk, baca doa wuduk, jangan tinggal. Ustazah, saya tak hafal. Tulis, print, tampal, baca. Ustazah, saya tak erti baca Al-Quran. Saya tak erti baca bahasa ni. Buka YouTube doa lepas wuduk. Ikut tuan-puan sekalian. Berjuanglah untuk syurga masing-masing. Berjuang. Kita hidup berjuang untuk dunia hidup selesa. Tapi kita akan tinggalkan dunia ini adalah sementara. Dan ini bukan kehidupan kita yang sebenar. Ini bukan kehidupan kita sebenar. Sebab kehidupan yang sebenar adalah kehidupan yang kekal abadi. Selepas kita mati. Ini kehidupan yang sementara. Yang kita bakal tinggal walaupun usaha macam mana pun untuk memiliki satu perkara, itu bukan milik kita, semuanya milik Allah. Jadi tuan-puan diminta azan, selepas kita dengar azan, baca doa selepas azan. Lepas tu kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ikutkan hadis yang sahih tersebut, setakat itu saja dah lengkap. Tapi tambahlah cadangan dan sebahagiannya daripada riwayat lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Nabi bersabda hadis yang sahih. Nabi sebut apa? Akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Masya Allah. Kemudian kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Allahu akbar kabira. Allah Maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kita baca doa iftitah, akan dibuka pula pintu langit. Pintu langit akan terbuka. Kemudian kita meneruskan doa-doa seterusnya. Bila kita rukuk, itu pergerakan. Kita memohon dengan Allah merayu. Tengok orang Jepun hormat orang dengan tunduk, dengan rukuk dalam solat. Pergerakan itu sebenarnya adalah pergerakan dalam solat. Wujud dulu pergerakan solat sebelum adanya budaya Jepun tu. Subhanallah. Bayangkan kita buat budaya menghormati, memuliakan Allah. Kita buat pergerakan rukuk sama level kepala dengan punggung kita. Dan ketika bila kita sujud, kita merendahkan, menghina diri kita dengan Allah. Kepala kita lebih rendah daripada punggung kita. Kita kata punggung tu tempat kotor kan, tempat keluar najis. Tapi masa sujud kita hina diri kita. Kepala kita yang mulia ini, wajah kita yang kita jaga ni, kita letakkan lebih rendah daripada punggung kita. Tempat najis kita, kita letak sama level dengan kaki kita, iaitu tempat yang hina dan tempat yang kotor. Dan kita zikir apa ketika itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika kita menundukkan diri yang paling rendah, paling hina, kita menyebut perkataan, Maha suci engkau lah yang maha tinggi. Perasan tak? Masa sujud hina, rendah sungguh, kita sebut Maha suci Allah yang maha tinggi. Sebab itu kalau kita faham bacaan dalam solat, kita akan menangis masa solat. Kita duduk di antara dua sujud, kita minta apa pula dengan Allah. Tadi kita dah baca doa iftitah, pintu langit sedang dibuka, doa kita sedang diangkat oleh para malaikat, doa makbul, pintu langit sedang dibuka. Dan ketika kita duduk di antara dua sujud, kita minta apa dengan Allah? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berikanlah aku rizkimu ya Allah. Wahdini, berikanlah aku hidayahmu. Wa'afini, berikanlah aku kesihatan, kekuatan tubuh badan. Wa'fa'ni, maafkanlah aku ya Allah. Subhanallah. Doa antara dua sujud tu tuan-puan sekalian, kalau kita faham maksud, kita tak sempat nak ingat dunia. Semua yang kita perlukan dalam dunia ada dalam doa antara dua sujud tuan-puan sekalian. Ada dalam doa antara dua sujud. Kita perlu apa? Rezeki. Kita perlu apa? Allah tinggikan darjat kita di sisi Allah, di sisi manusia. Allah tutup aib kita, Allah ampuni kita, Allah beri rahmat kepada kita. Semua ada dalam doa antara dua sujud. Tapi sebab kita baca, kita tak faham maksud. Ustazah, saya bukan ustazah. Saya tak reti ustazah. Saya bukannya ada background agama. Buatlah alasan begitu. Buatlah. Kalau anda rasa tenang alasan begitu. Berapa tahun lagi kita nak solat untuk kita faham bacaan dalam solat? Umur kita dah 30, dah 40, dah 50. Adakah kita perlu 50 tahun lagi untuk faham bacaan dalam solat? Solat bukan untuk orang agama, bukan background agama, bukan ustaz-ustazah saja. Solat adalah untuk hamba Allah. Dan kalau kita hamba Allah, tolong faham bacaan dalam solat. Kalau kita boleh belajar bahasa Inggeris sampai kita boleh faham tulisan bahasa Inggeris, kita boleh faham bila tengok cerita bahasa Inggeris, tak tengok subtitle. Kenapa kita hamba Allah, kita tak boleh faham bahasa Allah? Kenapa kita tak boleh belajar dan hafal sikit apa maksud duduk antara dua sujud? Apa maksud Al-Fatihah? Apa maksud At-Tahiyyat? Yang kita baca tu, berapa ribu kali dah, berapa ratus ribu kali ke dah juta kali dah kita baca. Kita perlu berapa tahun lagi untuk kita faham? Beli je lah buku terjemahan bacaan dalam solat. Dalam internet ada terjemahan maksud tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatu, segala keberkatan. Tayyibat, segala kebaikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawat, segala rahmat dan kebaikan lillah, bagi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, segala pujian, salam sejahtera kepada para nabi. Cuba baca doa. Allahumma hdini fi man hadait. Kita baca subuh tadi. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana orang yang engkau beri hidayah. Wa'afini fi man afait. Ya Allah, maafkanlah aku sebagaimana orang yang engkau berikan kemaafan. Wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang engkau berikan petunjuk. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkatilah segala apa yang engkau berikan kepadaku.
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kejahatan, keburukan, Ya Allah. Ustaz, bila saya baca macam ni kan, memang kena, bukan tak hafaz ni, bila saya nak baca terjemahan tuan-puan sekalian. Doa tu yang kita baca setiap kali subuh adalah permulaan hari. Bayangkan pagi-pagi kita dah berdoa dengan doa ini tuan-puan sekalian. Yang mana doa kunut ni hanya ada di dalam, Ustaz cari je doa kunut. Tak ada terjemahan pun tak apa. Doa kunut ni hanya ada dalam solat subuh. Subuh adalah permulaan solat, permulaan hari. Bermaksud kita memulakan hari kita dengan satu doa. Allahu Akbar. Ustaz bagi je mana-mana. Saya ingat terjemahan dia. Cuma bila saya nak baca tu, saya jadi bukan gagap. Ya Allah, hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai akhir. Okey, kita tengok doa bila kita baca doa kunut. Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana orang yang engkau beri hidayah. Wa afini fiman afait. Ya Allah, berikanlah, maafkanlah aku sebagaimana engkau memberikan orang yang sebagaimana orang yang engkau beri kemaafan. Ataupun ya Allah, sehatkanlah tubuh badanku sebagaimana orang yang engkau berikan kesihatan. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang engkau berikan petunjuk. Wa barik li fi ma atait. Ya Allah, berkatilah segala apa yang engkau berikan kepadaku. Walaupun sekecil perkara. Allah beri kita apa? Harta. Allah beri kita anak supaya berkat anak tu. Allah beri kita suami supaya suami itu berkat. Allah beri kita berapa ringgit pun berkat. Makan, minum, semua itu jadi berkat. Apa yang Allah berikan pada kita semua berkat. Tuan-puan sekalian, apa saja keberkatan pada apa saja, ia akan ziyadatul khair, memberi kebaikan yang berganda di akhirat kelak. Waqini syarra ma qadait. Jauhilah aku daripada kejahatan yang engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang maha menetapkan dan tidak ada sesiapa yang memberi ketetapan melainkan engkau. Wa innahu la yazilu man walait. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Allah muliakan. Wa la ya'izu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang engkau hinakan, ya Allah. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah, keberkatanlah bagimu wahai Tuhanku wa ta'alait, dan engkaulah yang memberikan petunjuk, ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji bagimu, ya Allah, terhadap apa yang engkau takdirkan, apa yang engkau tetapkan. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, dan aku mohon taubat kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sebenarnya kan doa kunutnya ada lagi yang panjang-panjang. Doa antara dua sujud pun ada. Doa selepas tahiyat pun ada, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tak baca hari ini kitab ni, minta maaf. Walaupun ini adalah tajuk Riyadhus Salihin, tapi Allah mengizinkan saya untuk mengupas berkenaan dengan zikrullah. Dan setinggi-tinggi sebesar-besar zikrullah adalah doa. Selepas habis kuliah ni, kita ambil wuduk. Jika sempat, jika ada peluang, maksudnya jika tak ada tugas-tugas yang lain, buat solat duha. Kalau tak sempat solat duha, untuk solat zuhur nanti. Antara yang sangat bagus, sangat baik kalau kita boleh buat, ambil wuduk sebelum masuk waktu. Kita dah tahu masuk 1.20, kita ambil wuduk sebelum masuk waktu. Itu di antara kaedah, siapa yang nak dapat solat di awal waktu, dia ambil wuduk sebelum azan. Kadang-kadang lepas azan, dia jadi kita nangguh-nangguh. Tapi bila ambil wuduk sebelum masuk waktu, kita nampak ada lagi 5 minit, kita dah ambil wuduk. InsyaAllah dengar je azan, kita baca doa lepas wuduk. Lepas tu bila dengar azan, kita terus baca doa selepas azan. Kemudian kita pun solat. Masya Allah. Sama dia nak solat sunat dulu ataupun terus solat. Antara kaedah ataupun cara-cara nak dapat khusyuk dan tenang solat adalah menjaga solat di awal waktu dan ambil wuduk dengan khusyuk. Bila kita ambil wuduk dengan khusyuk, ambil wuduk dengan tenang, kita ambil wuduk sebelum waktu salat. Kalau kita ambil wuduk dah lewat, kita ambil wuduk pun dalam keadaan kelang kabut. InsyaAllah kalau kita buat rutin, ambil wuduk baca doa, dengar azan baca doa, bila takbir terus baca doa iftitah, InsyaAllah kita akan solat dengan tenang.
kita akan mula merasai kemanisan berbicara dengan Allah. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok cerita Korea ke, Mak Saleh ke, ataupun cerita Hindustan, bukan bahasa kita. Kalau kita tak faham, kita tak baca seni kata, subtitle tu, kita tak akan boleh menghayati kisah tersebut. Kita tak boleh faham apa yang mereka buatkan, jadi kita tak boleh menghayati. Kenapa solat kita tak boleh menghayati? Kenapa solat kita tak boleh buat kita rasa kita bercakap dengan Allah? Sebab kita sendiri tak tahu apa yang kita bercakap dengan Allah. Kita sendiri tak tahu apa yang kita ucap. Macam mana kita nak boleh menghayati dalam solat? Sebab itu Nabi SAW bersabda, ini hadis yang sahih. Awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah. Amalan yang pertama yang akan dihisap di sisi Allah pada hari kiamat kelak. As-salah, Nabi kata solat. Amalan yang pertama akan dihisap di mahsyar kelak. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum sedekah, sebelum haji, sebelum hisap amal soleh kamu, tolong orang banjir, tolong orang sana sini. Amalan soleh kamu ketaatan pada suami. Amalan soleh kamu mengandung susah payah melahir. Sebelum amal soleh lain, Nabi kata awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah. Subhanallah. Amalan yang pertama akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Nabi sebut as-salah, solat. Dan Nabi sambung lagi, apabila solatnya baik, maka solatnya diterima, maka akan diterima segala amalannya yang lain. Subhanallah. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, jika amal solatnya baik, maka baiklah, selamatlah perjalanan seterusnya. Maksudnya, insya-Allah syurgalah baginya. Amalan lain akan diterima oleh Allah. Tetapi jika solatnya buruk, jika solatnya bermasalah, Nabi kata, maka celakalah dia. Maksudnya, subhanallah, kalau tak selesailah ketika dihisap tentang bab solat, maka celakalah. Na'udzubillah, bermaksud di sini, maka nerakalah baginya. Ataupun susahlah hisap dia seterusnya. Ataupun teruklah dia ketika dihisap. Malanglah, celakalah. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau orang tanya saya, Ustazah, ada orang jaga solat Ustazah, tapi dia tak tutup aurat, macam mana? Saya kata terus solat. InsyaAllah dia pasti akan menutup aurat sebelum dia mati. Ustazah, ada suami ni kan malas gini, tapi dia jaga solat. InsyaAllah satu hari dia akan berubah dengan solat. Sebab as-salatu tatana 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah seseorang itu membuat perbuatan keji dan munkar. Cuma mungkin solatnya belum sempurna. Dia bukan betul-betul solat lagi. Dia cuma solat dengan betul saja. Dia bukan betul-betul solat. Ustazah, kenapa solat menjadi ukuran? Kalau Allah terima solat, maka diterimalah semua amalan lain. Tuan-puan sekalian, solat menguji sabar. Orang tak sabar, dia tak akan solat. Bagaimana walaupun sakit kepala, sakit, sedih, tapi tetap bila waktu solat, solat. Ya, memang orang yang sabar saja boleh tunaikan solat. Solat adalah simpulan kasih kita dengan Allah. Setiap kali kita solat, kita sedang mengukuhkan simpulan kasih cinta kita dengan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab waktu solat, kita bukan saja bercakap dengan Allah dari sudut lidah. Kita bercakap memuji Allah. Tetapi dengan pergerakan kita, rukuk, sujud, semua itu menunjukkan kita sedang berbicara dengan Allah dan menghormati Allah. Kalau waktu kita masak, kita zikir, tapi tangan kita buat benda lain. Ketika kita drive, kita baca Al-Quran. Ya, tapi perbuatan kita sedang buat perkara lain. Tapi waktu solat, kita diharamkan untuk buat perkara yang lain. Melainkan perbuatan solat saja. Kita diharamkan untuk berhenti apabila kita dah mula solat. Tapi kalau zikir di luar solat, kita boleh berhenti anytime. Tapi waktu solat, kalau dah angkat takbir, walaupun ada panggilan masuk, walaupun ada perkara lain, bila kita dah angkat takbir, Allahu Akbar, maksudnya takbir yang mengharamkan kita daripada berurusan dengan dunia. Dengan orang bagi salam dekat luar rumah pun kita tak boleh berhenti. Sekarang waktunya kita sedang bercakap dengan Allah. Tidak ada yang lebih utama melainkan Allah. Kecuali ada mudarat. Rumah nak terbalik, tiba-tiba ada kebakaran. Anak naik atas meja nak terjun, anak kecil. Itu mudarat. Maka boleh berhenti. Tapi kita dilarang untuk berhenti. Tiba-tiba dah angkat takbir, Allahu Akbar. Kita pun berfikir, patut keluar ayam dulu. Nanti lepas solat boleh terus. Kita pun berhenti, kita pun keluarkan ayam, rendam, lepas tu solat balik. Haram. Tidak dibenarkan memberhentikan solat tanpa sebab yang kukuh. Berdosa tuan-puan sekalian.
Kita bukan sedang bercakap dengan raja. Bercakap dengan raja pun kita hold semua perkara. Kalau raja lalu, tiba-tiba duduk berdiri tegak. Cakap tunduk. Tapi kita sedang bercakap Malik Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Dan Raja kepada sekalian Raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dilarang untuk kita berhenti tuan-puan sekalian. Dan masa tu kena fokus apa yang kita cakap. Kita kena faham. Kita sedang memuji Allah. Kita sedang tasbih. Kita sedang tahlil dalam solat. Dalam solat kita ada selawat. Kita ada selawat pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kita ada bagi salam kepada sekalian orang-orang soleh. Sebab itu tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat Nabi orang terdahulu bila solat, walaupun kena panah, mereka tak berhenti solat. Ya Allah, ketika solat ada sahabat Nabi bila dia sakit dan tabib. Kalau kita doktor lah, kata kena potong kaki ni, kena potong. Lalu doktor mengarahkan. Ini kisah benar, riwayat yang sahih. Saya tak ingat je nama sahabat Nabi tu. Kan dia uji dengan sakit kaki, kena jangkitan kuman macam tu lah kan. Lepas tu doktor kata kena potong kaki ni. Tabib. Doktor masa tu lah dipanggil tabib kan. Lalu doktor ni kata, tabib ni kata pegang dia. Pegang. Mula-mula suruh pegang. Kenapa engkau suruh aku dipegang macam ni? Sebelum dipegang, dia bagi satu air. Minum air ni. Air tu bercampur dengan, kalau kita alkohol lah, arak sikit. Subhanallah. Yang mana bila ditanya air apa ni, dia kata kalau kamu minum air ni membuatkan kamu sedikit khayal. Dan mudah-mudahan dengan itu kamu kurang sikit rasa sakit. Sebab nak belah, nak potong hidup-hidup ni. Lepas tu dia kata, sekiranya ketika aku sihat, aku tidak menyentuh air haram ini. Mustahil. Memang aku tidak akan menyentuh air ni saat aku sakit. Masya Allah. Lalu doktor ni pun kata, tabib ni kata, kalau begitu, pegang tangan, pegang seluruh tubuh badannya. Dia suruh, ada orang di situ pegang. Dia kata, kenapa suruh aku pegang? Kenapa? Masya Allah, kenapa suruh pegang ni? Kerana ia teramat sakit, nak potong hidup-hidup ni. Teramat sakit, maka dibimbangi kamu akan meronta. Dibimbangi kamu meronta. Maka suruhlah pegang. Dia kata, tak perlu, jangan. Aku akan mula berzikir mengingati Allah. Aku akan mula zikrullah. Dan saat itu, engkau buatlah apa yang engkau patut buat. Dia pun mula berzikir, mengingati Allah. Sebut nama Allah, zikir, mengingati Allah. Lepas dah selesai, dia tidak sedar pun waktu bila dia dipotong. Selesai dia dipotong. Nak kata bayangkan tuan-puan sekalian, kita ni, waktu solat, Masya Allah, gatal pun rasa. Sebelum solat tak gatal. Masa solat rasa gatal. Rasa pinggang tu berdenyut-denyut. Rasa sakit sana, rasa sikit sini. Ingat itu, ingat ini. Nak kata kita memang jauh sangat solat kita tuan-puan sekalian. Sahabat Nabi Sayyidina Ali ke Sayyidina Osman ke saya tak ingat. Yang kena panah ke Sayyidina Umar. Yang kena panah tu. Lepas itu bila nak dicabut panah yang sedang. Tuan-puan sekalian, panah ni kalau masuk bukan surface. Panah masuk ke dalam, tembus badan tuan-puan sekalian. Lalu bila nak dicabut panah tu, dia minta dicabut ketika solat tuan-puan sekalian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Bukannya, ya Allah, dipesan bukan waktu lain. Tak dibius tuan-puan sekalian. Panah ni kita tahu, hujung panas dia kan bentuk 3 segi. Maksudnya ada pacak. Masuk dah sakit, tarik lagi sakit. Sebab apa? Dia ada 3 segi yang akan sakut benda lain pula bila nak cabut. Tapi Sayyidina Umar minta apa? Dicabut panah ketika solat. Dia solat sampai tak rasa apa-apa walaupun teramat sakit. Kita memang takkan mampu mencapai solat seperti ini tuan-puan sekalian sampai tak rasa apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya saya menyeru diri saya dan sahabat-sahabat. Sebelum kita mati, tolong fahami bacaan dalam solat. Buka internet, ada banyak. Beli buku, bacaan solat dan terjemahan. Supaya tak malu kita nak ngadap Allah. Kata kita sayang Allah, tapi tak faham pun apa kita bercakap dengan Allah dalam solat. Kita perlu berapa tahun lagi. Walaupun anda bukan ustaz-ustazah, walaupun tak faham bahasa Arab, tapi kalau ada ikhtiar, ada usaha, insya-Allah kita boleh capai solat yang seronok. Solat yang tenang. Bila kita baca Al-Fatihah, kita terbayang maksud dia. Bila kita baca duduk antara duduk, kita terbayang maksud. InsyaAllah, kita tak sempat nak ingat benda lain. Tak sempat nak ingat masalah.
Tak sempat nak bayang-bayang benda lain. Sebab yang terbayang adalah kalimah-kalimah, maksud tu yang kita terbayang. Masya Allah, kalau kita boleh capai solat yang begini, kita boleh capai kedudukan wasta'inu bis sabri wassalah. Kita mohon pertolongan, dapat pertolongan melalui sabar dan solat. Dan solatlah tuan-puan sekalian. Sebab itu disebutkan solat ini kedudukan nombor 1 dari sudut ibadah. Nombor 1 tuan-puan sekalian. Nombor 1. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan dapat sesuatu, dapat sentuhan, dapat satu teguran lah kan untuk diri saya sendiri, untuk sahabat-sahabat juga. Apa yang kita, bila mati kita bawa apa tuan-puan sekalian? Bawa solat kita, bawa zikir kita, bawa selawat kita, bawa amal soleh tuan-puan sekalian. Dan daripada solat yang baik itulah akan jadikan diri kita yang baik, insya-Allah. Akan jadikan kita isteri yang baik, jadi kita ibu bapa yang baik. Sebab itu kalau kita ada masalah dengan anak, masalah dengan pasangan, masalah dengan rezeki, kita kena cek solat kita memang ada kaitan dengan solat. Sebab solat itu lizikri, untuk mengingati Allah. Kalau kita ada masalah dengan solat, kita ada masalah dengan Allah. Bila kita ada masalah dengan Allah, kita masalah dengan semuanya. Sebab Allah adalah semuanya. Allah ya Razak, yang memberi rizki, kita ada masalah dengan rizki. Allah ya Salam, yang maha memberi kesejahteraan. Allah yang memberikan kesihatan. Allah ya Salam. Bila kita ada masalah dengan Allah, kita ada masalah dengan semua perkara. Sebab Allah lah pemilik semua perkara. Allah ya Wasi', yang maha lapang. Hidup kita jadi sempit tuan-puan sekalian kalau kita ada masalah dengan solat. Allah ya Wasi', yang maha lapang. Allah yang Mati, yang maha teguh. Kita jadi hidup tak ada prinsip. Allah ya Qawi, kita jadi lemah sebab Allah yang maha kuat. Allah ya Qawi, yang maha kuat. Allah ya Mukmin, yang maha tenang. Hidup kita tak tenang sebab kita ada masalah dengan Allah. Nak ukur hubungan kita dengan Allah, ukur bagaimana solat kita. Sebab solatlah ukuran kita, hubungan kita dengan Allah, kita mengukur dengan solat dan juga Al-Quran. Nak ukur hubungan kita dengan Rasulullah, ukur selawat. Masya Allah, selawat itu mengukur hubungan kita dengan Rasulullah. Kalau kita selawat banyak, selawat dengan khusyuk, insya-Allah hubungan kita Rasulullah baik, rapat. Rasulullah dah sebut, orang yang paling rapat denganku di mahsyar kelak, orang yang paling banyak berselawat padaku. Nak tengok hubungan kita dengan Allah, nilai solat kita, nilai Al-Quran kita. Kalau kita baiklah hubungan kita, relationship kita dengan Allah baik, melalui solat, melalui Al-Quran, maka kita baik dengan semuanya. Rizki kita baik, kesejahteraan, ketenangan, kekuatan kita. Allah ya Hafiz, ya Muhammad, yang menjaga kita. Semuanya daripada Allah tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Allahumma ja'alna minal khasyin, ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan orang yang khusyuk solat, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, dalam sentiasa bersyukur kepadamu, dalam mengingati-Mu, ya Allah, dalam berzikir. Allahumma a'inna ala zikrika, dalam berzikir kepadamu dalam solat, zikrullah di luar solat dan sebagainya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, dalam memperindah dan memperelokkan salat kami. Bantulah, ya Allah, dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadah kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.